Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang haud ataupun kolam Nabi ini, perlu kita detailkan, itu pun tidaklah sedetailnya. Bahkan dia lebih luas daripada apa yang dihidangkan melalui kitab yang kita pegang ini. Kitab yang kita pegang ni, tengok berapa baris saya disebut, dia tak ada sentuh tentang dalil-dalilnya. Tapi apa yang dia sebut di sini tu, insya-Allah lah kita boleh terima, sebab ada nas, ada dalil. Hanya berdasar kepada keterangan ni, seakan macam semua dapat minum. Tapi sebenarnya bukan semua yang dapat minum air kolam Nabi ini. Baik, kita lihat hadis riwayat Imam Muslim bernombor 2290. Sabda Nabi, innahum minni, ini hadis ni agak panjang, kita ringkaskan. Sabda Nabi, innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'daka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apabila datangnya beberapa orang kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kolam Nabi, pakak amai kiranya untuk nak pergi minum, tiba-tiba malaikat menghalang. Malaikat amai tak boleh. Ni sila. Ini tak boleh. Ni tak boleh. Berhenti. Berhenti. Ni encik sila. Yang sila tu pegang cawan, cedok minum. Ni siapa? Jangan cakap banyak, kat situ. Itu tak mahu pergi belah sana. Apa ni orang nak main minum? Sehingga Nabi kata, innahum minni, mereka itu adalah daripada kalangan umat aku. Kan Nabi duk ada tu, Nabi duk tunggu. Jadi kejadian tu Nabi tengok, orang ni duk pilih-pilih pula. Adakah pilih kasih kat sini? Pilih kasih. Boleh tak macam mana? Boleh tak. Yang tak pasal apa? Depa tu pun kalangan umat aku, Nabi kata. Fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'daka. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah wafat kamu. Kamu wahai Rasulullah wafat. Duk hidup kah sampai ke hujung dunia? Wafat. Selepas kamu wafat, kamu tak tahu apa yang berlaku. Ni depa-depa ni. Ada yang terus ikut sunnahmu. Rasulullah meninggal. Sedih Rasulullah meninggal. Tapi perjuangan Rasulullah, apa yang Nabi suruh depa buat, apa Nabi tak bagi, depa tak buat pun sampai ke habis umur. Depa ni selamat, boleh. Mailah nak minum. Tapi yang kami tak bagi masuk nak minum ni, tak boleh. Ya tidak tu. Yang tidak tu, yang tak boleh tu. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu apa yang berlaku sesudah kamu. Maksudnya apa dia? Depa sudah tukang agama. Lagi ada keterangan daripada Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Ni pasal apa ni yang tak boleh minum, pasal apa? Antaranya murtad. Depa ni umat aku. Betul, tapi murtad. Antara yang tak boleh minum air kolam Nabi, murtad. Saya ambil borang lagi. Persatuan murtad sedunia. Ibu jabat kat mana? Apa terkejut? Tak ada terkejut belakang rumah hang. Baru terkejut. Abang belakang rumah dia, ibu pejabat tu. Kan? Tuan-tuan ni, Malaysia kita sudah ada. Kalau kita tak tegakkan hukum Allah Ta'ala, ini yang berlaku. Kalau hukum Allah Ta'ala, takut, tak berani. Tak ada hukuman murtad pada dia. Pancung. Hukuman bunuh. Kalau murtad.
Tak ada hukuman tu. Tak ada apa. Kan? Mungkin pagi dia Islam, petang kafir, Islam kafir, Islam kafir. Tak, esok hari ni Islam, esok kafir. Oh, sedap-sedap macam tu. Ni antara yang tak boleh minum air kolam Nabi. Siapa dia? Kalangan mereka yang murtad. Baik. Ini hadis yang kita ambil daripada riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ni dalam sahih dia banyak berkaitan dengan haud ataupun kolam Nabi. Ni ada lagi yang lain. Iaitu pada nombor 249. Dalam riwayat Imam Muslim, sabda Nabi, ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadu al-ba'iru dhallu unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketahuilah ada beberapa orang akan dihalang mendatangi telaga aku ataupun kolam aku. Nabi kata, hampa kena tahu, bukan semua yang boleh minum. Ada yang tak boleh. Mereka akan dihalang. Kan? Mereka akan dihalang. Macam mana pula malaikat tahu? Jangan. Kan? Malaikat. Kan? Ini semua urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita-kita yang duduk kat dunia ni pun ada setengah-setengah dia boleh kesan kesalahan. Dia boleh kesan kesalahan. Kan? Time kita bawa lesen tak tahan. Kan? Hari tak bawa tu. Nampak? Dia bagi macam tu saja. Dia tunjuk, dia tak macam tu. Kan? Berani lari. Kata kacau sungguh lah. Duk bawa 2-3 hari duk bawa tak kena tahan. Bawa. Kan? Mereka ada latihan tu. Ada latihan. Scan tu. Tak bawa. Nampak? Begitu. Tambah malaikat. Allahu Akbar. Malaikat dia tahu sangat. Kan? Apa boleh? Anu tak boleh. Siapa tak boleh? Ini dia. Kan? Nabi kata dah. Ada yang akan dihalang daripada minum air telaga atau air kolam aku. Sebagaimana unta hilang yang dihalang-halangi. Kan? Maksudnya unta yang sesat. Unta yang sesat. Orang dulu pun ada maruahnya. Kan? Tengok ni unta siapa ni? Unta hang? Kan unta aku. Unta aku handsome lagi. Ada handsome pula. Kan? Unta hang kot. Aku mana ada unta. Aku belah lembu. Begitu kan. Ni siapa punya? Halau. Halau. Begitulah. Nanti akan ada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihalau. Janjilah masuk kawasan rumah kita. Kan? Duk biar ke? Perambat bukan main. Cari tongkoi. Ambil kutil batu. Buat genggam tanah. Tak payahlah duk humban betul-betul. Genggam tanah aja. Buat duk lempak mohong lah. Lari. Ada yang main elok. Rasa kata nak minum. Selisih dengan kawan. Contoh lah. Kan? Awak tak minum? Dia tak minum dah. Rasa sedap. Lebih manis daripada madu. Kawan teliok. Elok nak sampai. Kena perambat. Lari. Saya pun nak lari. Saya nak minum. Hang tak boleh minum. Hang kena lari. Saya pun nak lari. Aku nak ligan. Uish. Leceh. Nampak? Jadi penentuan kita kat sini. Kan? Jaga supaya kita selamat boleh minum. Bukan daripada kalangan yang nak kena perambat. Ada yang nak kena perambat ni. Kan? Unadihim ala halumma. Aku berseru kepada mereka. Marilah ke sini. Marilah ke sini. Duk berhenti kat situ. Ada yang berhenti tak boleh nak bergerak. Siapa ni? Malaikat. Pergi duk halau mereka. Pasal apa? Hampa tu. Amailah ke sini. Lalu dikatakan kepada aku, Nabi kata. Ini semua kisah-kisah benar berlaku yang telah Nabi bagi tahu.
Nabi beritahu ni, benda yang akan berlaku ni, soal akhirat. Soal akhirat ni, kita kena terima riwayat daripada hadis atau Quran, hadis yang sahih. Ni hadis sahih. Kan? Akan berlaku kan ni? Akan berlaku. Kan? Wahyu daripada Allah Ta'ala sahih akan berlaku. Apa dia? Ada kalangan yang akan dihalau, yang tak boleh minum air kolam Nabi SAW. Sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelah kamu meninggal. Lebih kurang tadilah juga. Kan? Pasal apa ni? Itu daripada umat aku juga. Siapa tak boleh? Kamu sudah wafat ya Rasulullah, mereka sudah tukar ajaran. Mereka tak suka dah, mereka tak setuju dah. Kan? Maghrib mereka buat 4 rakaat. Tu dia. Kan? Mereka Isyak mereka tak ada rokok. Isyak mereka tak ada rokok. Mereka macam mana semayang? Mereka berdiri lah. Diri mereka goyang macam tu. Goyang macam tu. Kan? Agak-agak 50 kali goyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Duk merapu macam tu seronoklah kat dunia. Isu antara yang akan terjadi macam tu lah. Kemarin adalah satu kawan dia hantar video kat saya. Dia kata, Ustaz, ni mazhab mana? Saya kata mazhab mana pun tak ada. Kan? Mazhab mana pun tak ada. Dia berdiri macam tu. Mulut tak bergerak apa. Mulut tak bergerak apa. Kan? Lepas tu dia rokok. Bila rokok tu, dia punya denyuk macam tu. Kan? Bila sami Allahu liman hamidah macam tu dia buat. Macam tu. Lepas tu bila dia sujud, kaki dia angkat. Dia duk garu. Start kiri garu kanan, kanan garu kiri. Duk terapung dua-dua kaki macam tu. Seronok lah. Dia kata sedap, nanti ada orang ikut. Mampu. Dia contoh. Yang duk reka-reka, yang duk tambah-tambah. Suatu yang Nabi tak buat, mereka buat. Perkara agama ni jangan. Kan? Ulama mana pun kata soal agama ini tawakuf, ibadat ni tawakuf. Kan? Maksudnya berdasar kepada dalil sahih. Kan? Ada? Tak ada. Mana sanad pun tak ada. Apa ni ambil daripada mana? Kita hadis apa-apa pun tak habang. Maka ia termasuk daripada perkara bid'ah yang disebut oleh Imam Qurtubi antara lain daripada murtad, iaitu perkara bid'ah kalau seorang itu buat. Itu macam mana? Macam mana apa? Salah satunya tak boleh rasa nikmatnya air kolam Nabi SAW. Baik. Bila Nabi SAW panggil mereka, ala halumma, maka dikatakan kepada Nabi SAW, innahum qad baddalu ba'daka. Mereka yang kami halang tak boleh minum air kolam kamu disebabkan mereka dah tukar agama. Mereka dah tukar agama dah. Jadi sebab itu ulama kata antara maksud perkataan ini iaitu mereka murtad. Mereka tak selera dah dengan Islam. Bermasuk Kristian atau Hindu atau Buddha selain daripada Islam. Nah, boleh nak minum. Hanya Muslim, mukmin yang sejati, yang tidak akan dihalang, silalah. Bahkan dapat layanan yang baik. Silalah pergi. Ada, gelas ada, cawan ada, ikut suka. Nak minum banyak mana. Sekali minum saja, tak dahaga sampai bila-bila. Itu antara kelebihan air kolam Nabi SAW. Bila diterangkan kepada Nabi hal yang demikian, apa yang Nabi kata? Fa'aqulu suhqan. Nabi kata apa? Berambuhlah kamu. Nabi pun marah. Macam tu. Kita punya berjuang bukan main lagi. Bersungguh-sungguh. Sampai berdarah-darah Nabi. Ketika perang Uhud, sampai gigi Nabi patah. Sebelum itu, masa dakwah ke Taif, dilempak dengan batu, pecah kepala Nabi. Macam-macam. Ancaman nak bunuh Nabi. Diracun.
Ada yang selamat daripada racun, ada yang terkena terus. Kan? Dikepung, ditahan, tak boleh Nabi keluar, tak ada bantuan yang masuk. 2 tahun dalam kepungan, sehingga ketika itu sahabat-sahabat makan rumput, korek tanah ni, dapatlah kulit kambing rebus makan. Kulit kambing lama yang duduk dalam tanah, tak ada makanan apa. 2 tahun dalam kepungan. Punya nak bagi Islam ni begini keadaan dia. Sehingga sampai ke tahap Allah Ta'ala kata, sudah sempurna Islam. Maka Rasulullah wafat, pandai duk tukang agama pula, tak selera ke Islam. Nabi kata apa? Suhqan. Berambuhlah kamu. Dalam riwayat yang lain dia ada tambahan, liman ghayyara ba'di. Siapa yang kena halau, yang berambuh itu tadi, iaitu mereka yang tukar pegangan Islam. Dia tak mau kepada cara hidup Islam. Dia tak mau dah. Nama sebagai orang Islam pun dia tak apa nak seronok lah, tukar nama. Tapi kat Menalan duk ada lagi nama dia. Tak mau. Orang duk panggil Ahmad, tak mau. Orang duk panggil Muhammad, tak mau. Panggil apa? Panggil Johnson. Nampak? Pagi nama dia Johnson, petang nama dia Follow Me. Lepas tu mampu terjun, kedebang dalam kubur, sampai sana, nak minum. Itu dia. Jadi Imam Al-Qurtubi disebut dalam kitab At-Tazkirah pada jilid yang pertama, muka surat 373. Antara kalangan yang tak boleh minum air kolam Nabi itu, yang pertama, orang-orang yang murtad. Orang yang tukar agama, dia tak mahu. Malu nak mengaku orang Islam. Malu nak mengaku pun satu hal juga. Jangan menghina Islam. Dia campur dengan menghina, dia murtad. Murtad, jangan menghina. Ulama kata, Tok So kata, hina yang wajib, hina yang sunat, murtad. Kita tengok tajuk dia, murtad, tengok pecahan dia. Kan susah nak jadi murtad. Hati-hati. Murtad saja dia duduk kat sini. Kalangan yang akan dihalau. Ni tebal muka kat dunia tak apa lagi. Balik-balik boleh duk repair lagi muka. Tak balik, singgah sat kat kedai duit banyak. Abang kata ni nak bagi nipis sikit sebab tak tebal. Bagi nipis sikit. Gitu. Tebal muka bukan main. Depa buat kat aku ni dunia. Tapi sana tebal tak tahulah berapa inci. Silap berapa kaki punya tebal muka tu. Kata apa? Khalayak ramai. Sini bila orang halau kita, berapa orang tengok, berapa orang tahu. Tapi di sana, Allah, lautan manusia. Kena halau. Seorang malaikat pula derah. Wah! Buat apa tu? Bergema. Kira sekali dia cakap tu, seluruh keladi ni dengar tu. Lebih. Apa keladi dengar? Lebih lah. Suara malaikat. Bertasbih itu pun kita dengar pun dah seram. Bunyi guruh. Brang! Nampak tuan-tuan? Tu baru dia tasbih. Dia tak cerkah. Kalau cerkah macam mana? Yang kedua, ahli bid'ah. Mereka-reka sesuatu yang tak ada dalam agama. Tak boleh juga. Tak boleh juga ke? Siapa pula? Tak boleh sampai hang merosak agama itu sendiri. Ada semayang yang sempena-sempena ini. Semayang sunat 2 rakaat sambut tahun baru. Mana ada? Mana ada? Ada orang buat tak? Kalau ada orang buat. Semayang sunat sempena ujung tahun. Kitab mana tu? Kitab mana abang? Ujung tahun usolli. Akhirul am. Allahu Akbar. Tu dia akhir tahun. Mangkit pula. Mayang apa pula? Awal tahun. Mayang pula.
Doa, kalau doa yang baik tak apa lagi. Tak ada masalah apa. Pasal apa? Pasal kita dianjurkan doa umum. Kan? Terbaik Quran punya, hadis Nabi, para ulama. Kita nak reka sendiri pun tak apa. Sebab doa ni tak ada masalah apa. Jangan kata, tak boleh. Kalau doa mesti Quran, hadis sahaja. Tak. Kita nak susun sendiri tak apa. Contoh tadi. Kan? Ustaz, macam mana Ustaz doa minum air kolam Nabi ni? Doa. Ya Allah, mintalah aku daripada kalangan yang boleh minum air kolam Nabi-Mu, ya Allah. Ya Quran kah? Hadis kah? Tak ada. Kan? Cuma jangan ada unsur-unsur khurafat syirik ketika kita berdoa. Doa untuk nak memutuskan silaturahim tak boleh. Itu ada pantang larang dia. Kan? Ada begitu. Kalau nak doa ujung tahun, awal tahun, kita reka sendiri. Tak ada masalah apa. Kan? Ujung hari, awal hari, nak doa sendiri. Tak ada masalah. Terbaik kalau ada daripada Nabi SAW. Gitu ya. Ini duk tambah-tambah bab semayang. Antaranya apa dia? Yang biasa kita duk buat. Ataupun kebanyakan kita yang duk buat. Antara apa dia? Iaitu semayang sunat hadiah. Bila meninggal, simpan. Malam pertama. Pakat berdiri. Sahaja aku semayang sunat hadiah. Dengan cara-cara yang tertentu. Nak baca berapa kali, ada doa dia, ada sebagainya. Siapa yang buat, boleh tahulah. Oh, yang tu macam ni, macam ni, macam ni. Baik, yang tu. Yang kita maksudkan. Maka, ambil daripada mana, apa asas kepada sembahyang sunat hadiah. Lah Ustaz, kalau sembahyang secara mutlak Ustaz, lepas tu pahalanya hadiah, itu soal lain. Itu soal lain. Tapi ini ni, sahaja aku sembahyang sunat hadiah, Allahu Akbar, dengan surah tertentu, dengan ada bacaan tertentu, pada doa yang khusus, ianya tidak ada sumber, tidak ada dalil. Kan? Sehingga kan dalam fatwa wilayah persekutuan, dia kata sini apa dia? Dia kata di sini kitab-kitab muktabar dalam mazhab Imam Syafi'i sedikit pun tidak sentuh berkaitan dengan sembahyang sunat hadiah ini. Tak ada disentuh. Kan? Maka dengan tidak ada dalilnya, tidak ada sanad kepada riwayat ini, maka ia dianggap sebagai palsu. Ini antara dia. Dan ambil contoh. Ustaz, apa bid'ah Ustaz? Habaq mai. Habaq mai itu antara dia. Kan? Sehingga tidak ada daripada mana-mana kitab hadis lagi tak ada lah. Kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang muktabar pun tak ada. Maka kesimpulan yang disebut sini apa dia? Ianya sebagai perkara baru yang diada-adakan tu bahasa Melayu. Bahasa Arab kata apa? Bid'ah. Dalam keterangan dalam fatwa ni dia kata apa dia? Antara kitab-kitab yang tak pernah sebut tentang sembahyang sunat hadiah, iaitu Al-Iqna', lagi Fathul Mu'in, lagi Imam Nawawi syarah kepada Muhadzab, lagi Mughnil Muhtaj, Minhajut Talibin, dan banyak kitab-kitab unggul dalam mazhab Syafi'i tak sebut. Itu ambil mana? Usahakan tak boleh nak doa. Doa lain. Kita sebut tadi soal solat secara khusus itu. Kalau Ustaz, tak boleh ke? Benda tak boleh kalau nak buat juga, bimbang, ni, dia duduk kat sini. Apa dia? Kalangan yang terhalang daripada minum air kolam Nabi SAW. Gitu tuan-tuan. Lagi yang ketiga, Imam Qurtubi sebut, segala orang yang zalim. Yang tak mau nak bantu, padahal dia mampu bantu, tak mampu, tu cerita lain.
Kan? Zalim ni kalau kita nak sebut tentang apa maksud zalim, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kan? Meletak sesuatu bukan pada tempatnya banyak. Tu nak habang kata zalim. Tapi yang lebih jelas, yang lebih terang, piduk katuk, godam, pukul, tak ada apa sebab. Awak pukul saya ni. Tak apa, lama tak pukul orang. Mana boleh macam tu. Iaitu jelas yang kita nampak sebagai seorang yang zalim. Kuliah kemarin pun saya sebut tentang perkara ini juga. Yang kita anggap tak ada apa. Tak ada apa. Besok. Tak boleh meringankan kesusahan orang, meringankan bebanan seseorang, itu tanggungjawab kita. Kalau tu terdesak, mai kat kita. Kita ni mampu. Kita tak tolong dia. Padahal kita boleh. Maka ia juga termasuk daripada jenis orang yang zalim. Dalam surah Ma'un, tuan-tuan ambil ujung sekali. Wa yamna'unal ma'un. Yang menghalang kebajikan. Dia nak buat kebajikan, dia tak buat kebajikan. Jenis dia tak buat. Nak harap dia buat sampai bila? Dia tak akan buat. Orang nak buat, dia halang. Maka dia duduk kat sini. Wa yamna'unal ma'un. Maka bila wa yamna'unal ma'un, jadi apa ke dia? Jadi apa ke dia apa? Fawailun. Kan ayat awal tu. Fawailul lil musallin allazina hum yura'un. Fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ni tiga golongan ini mereka akan dihumban ke dalam lembah Wail. Satu lembah dalam neraka Jahanam. Tempat yang dahsyat. Teruk. Dia cuai. Saat dia nak semayang, saat dia tak mau semayang. Tapi dia rajin sungguh. Ada kalanya. Ada kalanya dia tuang terus. Dia duduk kat sini. Kan? Pasal apa? Islam dia nak 5 waktu. Pasal apa? Hang duk pilih-pilih. Mana hang suka, mana hang tak suka. Wail. Lagi, orang yang riak. Wail. Lagi, wayamna'unal ma'un. Kan? Sehingga dalam tafsir Al-Alusi dia kata apa? Satu orang main nak pinjam benda tu, alah, tak terang mana pun. Dia pun kata bukan nak ambil terus, nak pinjam. Seperti mana jarum. Dia tak bagi pinjam jarum pun. Maka termasuk dia, wayamna'unal ma'un. Dihumban dalam neraka Wail. Kan? Lagi apa lagi? Nak pinjam kapak. Kita ada kapak. Boleh duk mohong tak? Tapi ada setengah dia berani. Dia gamak nak mohong. Pagi tadi lah. Duk takik pokok. Tuntang. Pagi. Tengah hari orang main. Assalamualaikum. Boleh tak pinjam kapak? Kapak? Apa dia? Pak kau? Ada nama bawa pak kau. Kawan kata kapak. Kapak yang macam ni duk takik pokok. Mana ada? Janganlah duk perangai macam tu. Hati busuk tu. Orang mana ni dia ni? Orang mana ni? Aku pun kedekut taklah sampai ke tahap tu. Kawan yang dengar. Kawan yang dengar. Hamil dengar. Oh, dah apa macam tu. Kita kedekut kan. Tapi tak teruk macam kawan tu. Mohon terang-terang. Jadi duk guna juga kata tak ada. Kan? Ini juga termasuk daripada wayamna'unal ma'un. Mai minta penyapu, mai minta menyakak. Minta cangkui. Duk ada. Dia kata kalau satgi sumi macam mana? Allahu Akbar. Bagilah kawan nak sat ya guna. Kan? Kalau bagus lagi duit banyak, tak payah duk pinjam lah, ambil. Perli apa? Bukan perli, tak perli lah. Tak perli banyak. Memang tunjuk dekat ni. Kita punya bangsai, kita belakang rumah ada bangsai. Tengok tu dia. Kat 20 cangkui. Apa banyak sangat? Saya duk jual. Patut banyak kawan duk jual cangkui. Kalau jenis banyak macam tu, tak usah pinjam lah. Ambil terus. Nak baru kau nak lama? Berapa ni?
Dia pinjam duit tak ada, bukan nak jual, nak bagi. Allahu Akbar. Macam ni lah insya-Allah kalau panggil dia macam tu, tak kedekut pemurah ni, oh senang laluan dia nak masuk syurga. Yang keempat iaitu melakukan dosa sengaja sehingga dia tak rasa bersalah, dia tak rasa malu. Kesalahan tu bahkan dia bangga dengan kesalahan yang dia buat. Dia duduk kat sini juga. Apa dia? Kalangan yang tak boleh minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat kesalahan macam mana? Istighfar, taubat. Nak kena habaq kau orang, siapa? Siapa nak habaq? Lebih mereka tahu. Tak boleh. Tak boleh. Kesalahan sendiri tak boleh habaq, kesalahan orang pun tak boleh duk habaq. Kecuali kalau boleh memudaratkan seseorang atau orang kebanyakan. Barulah kita habaq ada saluran-saluran yang tertentu. Aib diri orang jangan kita buka. Buka aib orang Allah, buka aib kita di akhirat besok. Taulah kat sana. Sini orang buka aib kita boleh lagi duk menyorok. Kan? Lama-lama orang lupa. Tak menyorok pun pindah terus. Kan? Pindah terus. Habis. Sana pergi masuk cerita baru dah. Orang pun tak kenal kita. Tapi Allah buka aib di padang mahsyar. Habislah lautan manusia pakat tahu semua. Jadi insya-Allah seperti mana Imam Qurtubi sebut ada 4 kalangan yang terhijab daripada merasai air kolam Nabi, minta jauh daripada kita. Ya, mudah-mudahan semua kita ni selamat, mudah-mudahan semua kita merasai air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah setakat itu saja yang benar. Itu daripada Allah Ta'ala. Silap kawan saya tertangguh dengan tasbih kafar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi